korang bayangkan ayah kandung sendiri dah kurung anaknya sendiri selama 24 tahun dalam basement rumah. Yang lagi kejam daripada tu, selama 24 tahun ni anak dia telah mengandungkan 7 orang anak kepada ayah kandungnya sendiri. Gila ke tak gila korang? Gila kan? Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to another Thrilling Thursday. Thrilling Thursday minggu ni kita nak cerita pasal kisah nyata di sebalik movie Girl in the Basement. Okay, hari tu Putra dia scroll, lepas tu Putra dia jumpa lah orang ni dia cerita pasal movie Girl in the Basement ni. Putri pun tengok sampai habis dan sangatlah sakit hati. Putri pun baca komen. Lepas tu Putri dapat tahu yang rupanya dia based on true story. So apa lagi, Putri pun search lah cerita benar dia and tengok-tengok, dan hari ni Putri nak cerita dengan korang pasal kisah benar dia. Okay, kenapa cerita ni menyakitkan hati? Sebab seorang ayah kan, macam ayah kita anggap sebagai safe place kita, orang yang kapal hati kita, orang yang kita boleh bergantung kan. Tapi dalam kes Elizabeth ni, which is mangsa ni, ayah dia sangatlah jahat, kejam, psycho dan gila weh, like gila. Kenapa Putri cakap ayah dia gila? Sebab korang bayangkan ayah kandung sendiri dah kurung anaknya sendiri selama 24 tahun dalam basement rumah. Yang lagi kejam daripada tu, selama 24 tahun ni anak dia telah mengandungkan 7 orang anak kepada ayah kandungnya sendiri. Gila ke tak gila korang? Gila kan? Kes ni berlaku pada tahun 28 Ogos 1984. Okay, mungkin korang macam terfikir kan, okay, kalau Elizabeth kena kurung dekat basement rumah dia, takkanlah mak dia, keluarga lain tak tahu. Okay, the reason is, first of all, ayah dia ni sangatlah tegas. Bila tegas, dia orang kalau dia cakap tak boleh tu, orang memang takkan buat lah. Memang akan dengar cakap. Tu satu. Secondly, basement dorang ni, dia macam ayah dia memang kunci gila-gila. Lepas tu pintu yang tempat ayah dikurung Elizabeth ni ditutup dengan menggunakan rak buku. So orang memang takkan tahulah kat situ ada pintu. Takkan tahulah Elizabeth ada kat situ juga. Lepas tu pada 28 Ogos 1984, which is pada hari kejadian, ibu Elizabeth ni, which is Rosemary, dah pun buat laporan polis. Sebab anak dia hilang tiba-tiba kan. Tapi lepas tu ada satu surat yang kononnya daripada Elizabeth ni, sepucuk surat daripada Elizabeth mengatakan yang kononnya Elizabeth ni lari dari rumah sebab dia dah bosan dengan family dia. So benda ni actually boleh cakap logik lah, sebab Mak Saleh umur 18, which is masa Elizabeth ni hilang umur dia 18 tau. Kalau Mak Saleh umur macam tu, kadang-kadang dia macam rebel-rebel sikit. So mak dia fikir macam logik je dia lari dari rumah. Tapi mak dia still minta polis carilah. So macam mana Elizabeth ni boleh dikurung oleh ayah dia? Okay, pada 28 Ogos 1984 tu, ayah Elizabeth ni ajak dia pergi basement. Konon-konon nak pasang pintu. Diorang memang pasang lah. Elizabeth ni tukang pegang, ayah dia pasang. Bila diorang dah siap pasang, ayah dia tolak Elizabeth ni kuat gila sampai dia terjatuh. Bila dia dah jatuh tu, ayah dia terus terkuk muka dia. Lepas tu dia pengsan. Bila dia pengsan, ayah dia kunci basement tu, ayah dia naik buat macam nothing happen. Sementara itu, polis still cari Elizabeth ni dekat mana dia ada. Walaupun dah terima surat tu, even dia lari rumah, polis carilah sebab mak dia mesti nak anak dia kan. Tapi cari pun cari, of course lah polis tak jumpa sebab sebenarnya kat basement rumah kan. Bila tak jumpa, kes tu slowly dilupakan. Slowly makin tak cari, makin kurang dan dilupakan macam tu je. Ayah dia apa lagi memang suka lah sebab tak ada orang boleh kacau dia dah. Sekarang ni dia jadikan Elizabeth ni sebagai hamba dia dekat basement tu. Ayah Elizabeth ni turun ke basement tu almost every day ataupun at least 3 kali seminggu. Somehow walaupun kerap, tak pernah kantoi weh. Tak kantoi pun ayah dia turun, which is macam kenapa kan. Tapi memang tak kantoi lah, which is timing dia semua memang kiranya kena lah. Sebab tu tak pernah kantoi. 2 tahun pertama Elizabeth ni dikurung. Kalau kita tengok movie tu, Elizabeth ni dikurung masa usia dia 18 tahun. Okay, ni nak cakap sikit lah. Okay, sepanjang pandemik ni kita kena duduk rumah kan. Mestilah kita rasa macam usia kita habis macam tu je. Kita macam sedih kan. So korang bayangkan, umur 18 tahun dah kena kurung. Lepas tu sampai 24 tahun lepas tu pun still stuck dalam basement tu. Tak boleh tengok matahari semua. Kita ni sampai beli matahari kat Shopee kan. Tapi korang bayangkan, dia tak dapat keluar daripada basement tu daripada umur 18 tahun sampailah 24 tahun yang akan datang tu. Which is bagi Putri, usia 18 tahun ni lah kita nak explore macam-macam. Kesian kan korang. Okay, balik-balik kat cerita kita. So, 2 tahun pertama Elizabeth ni dikurung dalam basement ni, ayah dia tak sentuh or buat yang bukan-bukan kat dia.
Tapi 2 tahun lepas tu, ayah dia dah mula buat yang bukan-bukan dan sentuh Elizabeth. Tapi sebenarnya sis umur Elizabeth ni 11 tahun, ayah dia ni dah buat yang bukan-bukan lah dekat dia, tapi dia diam je. Beberapa bulan lepas tu, Elizabeth mengandung. Tapi masa kandungan tu usia 10 minggu, Elizabeth gugur. Tapi masa 2 tahun lepas tu, Elizabeth mengandung lagi dan lahirlah anak pertamanya, iaitu perempuan yang dinamakan Kirsten ataupun Christine, which is pada Ogos 1988. 2 tahun lepas tu lahir pula bayi lelaki yang dinamakan Stephen. Okey, kalau korang nak tahu, benda yang sangatlah gila, Elizabeth ni lahirkan anaknya sendiri. Bayi sendiri bukan setakat dilahirkan seorang-seorang tau. Dia lahirkan anak dia tu, dia keluarkan anak dia sendiri. Dan benda tu dipelajari daripada buku pasal pregnancy je weh. Dia bukannya macam pergi kursus ke apa tau. Dia belajar daripada buku pasal pregnancy je untuk lahirkan anak dia sendiri. Dah lah seorang-seorang sendiri. Ayah dia memang taklah nak bawa dia pergi hospital. Kalau kau nak tahu, dah lah dilahirkan anak dia sendiri seorang-seorang kan. Lepas dilahirkan, ayah dia boleh minta tu minta ni, minta macam pergi buat air, pergi masak macam tu. Macam tak guna kan. Kalau kau nak tahu, kelengkapan dekat basement ni makin hari makin bertambah. So Elizabeth dapatlah besarkan Stephen dengan Christine ni dengan selesa je. Tapi diorang ni of course lah tak pergi sekolah. So Elizabeth lah yang ajar anak dia sendiri basic-basic thing lah, sebab dia nak anak dia still berpendidikan. Lepas tu long story short, next year tu sampai dah cukup 24 tahun, Elizabeth ni dah mengandung, dah lahirkan 5 lagi orang anak. So total ada 7 orang anak, termasuk yang dia dah hantar ke atas, which is ke mak dia. Okay, kan dia hantar anak dia ke atas tu sebab first of all, basement tu kan kecil, manalah cukup nak besarkan ramai-ramai anak. So dia merayulah dekat ayah dia untuk hantar anak dia ke mak dia. Awal-awal, ayah dia macam, anak kau kan, kau besarkanlah sendiri. Tapi Christine tak jawab lah macam, anak kau juga kan. Dia tak jawab lah macam tu. Dia just merayu dekat ayah dia sebab dia nak anak dia have a better life. Lepas tu merayu-merayu, ayah dia pun macam setuju. Okay, cara diorang bawa anak diorang ke atas ni, ayah dia letak baby ni dekat depan rumah diorang. Dalam macam bakul macam tu, letak depan rumah. Lepas tu konon-konon lah, dia konon-konon macam, ada baby dekat sini, usah ajak mak dia. Lepas tu bila mak dia tengok tu, macam adalah surat. Surat ni daripada Elizabeth, kononnya cakap yang dia tak mampu nak besarkan anak dia. So dia nak minta tolong mak dia untuk besarkan anak dia. Sebab mak dia kan ingat dia lari rumah. So mak dia ingat macam betul lah ni anak dia. Lepas tu mak dia macam cari-cari lah mana dia. Tapi tak ada kan. So mak dia pun dukung lah baby tu. Sebab mak dia kan rindu dia. Mak dia dukung, mak dia nangis. Sebenarnya dekat bawah baby tu, Elizabeth ada letak nota lain yang cakap dia dekat basement. Tolonglah pergi tengok dia dekat basement tu. Tapi bukan mak dia nampak sebab mak dia dah dukung baby tu nangis-nangis kan. Surat tu bawah baby dekat basket tu dekat bawah tu. So yang nampak surat tu adalah ayah dia. Ayah dia apa lagi? Ayah dia turun basement tu marah-marah lah dekat si Elizabeth ni. Pada tahun 2008, okay, time ni Elizabeth nak start jumpa cahaya dalam hidup dia, which is masa anak sulung dia, which is Christine, jatuh sakit. Okay, kalau tak silap, Christine ni sakit asma. Sakit dia teruk sangat-sangat sampai Elizabeth merayu bawa Christine ni pergi hospital. Awal-awal, ayah dia memang tak nak lah bawa. Tapi merayu punya merayu, dan bila ayah dia tengok sendiri Christine tu memang nyawa-nyawa ikan, ayah dia pun macam setuju je. Ayah dia bawa lah Christine pergi hospital. Okay, bila kita pergi hospital, kita kan kena lah tunjuk. Kalau kat Malaysia kena tunjuk IC, surat beranak, lepas tu apa lagi, benda-benda yang diperlukan lah. So bila si Christine ni pergi situ, dia tak ada sijil lahir, dia tak ada ID, dia tak ada health insurance. Kalau dekat overseas ni, usually diorang nak health insurance tau untuk masuk hospital. Tapi Christine ni tak ada semua benda-benda tu. So hospital dah meragui identiti si Christine ni. So benda ni dah jadi kes polis. Bila kes polis tengok yang ayah dia bawa, so diorang pun buka lah balik kes si Elizabeth ni. Bila diorang buka, diorang tengok balik surat tu, diorang macam pelik tau dengan surat tu. Macam something wrong dengan surat ni. So diorang pun disentuh soal siasat ayah dia. Tapi diorang tak dapat nak tangkap ayah dia sebab diorang tak ada bukti yang kukuh nak cakap yang ayah dia ni terlibat dalam kehilangan Elizabeth. So ayah dia pun terlepas lah time tu je. Lepas tu pada 26 April 2008, okay, time ni memang best gila. Okay, ayah Elizabeth ni bawa Elizabeth ni pergi hospital.
untuk tengok anak dia lah. Sampai je dekat hospital tu, bila hospital nampak Elizabeth ni, diorang terus cakap dekat polis. Bila diorang bagi tahu polis, polis pun memang sprint weh, memang laju-laju pergi hospital tu, terus pergi dekat Elizabeth. Bila diorang pergi kat situ, Elizabeth cerita from A to Z. Dia kena kurung, apa dia kena sepanjang 24 tahun tu, which is tahniah lah, good girl. Sebab finally Elizabeth keluar daripada kegelapan tu. Finally 24 tahun penyiksaan dia tu berakhir. Ayah dia pun kena tangkap. Tapi bagi Puteri, movie dengan true story ni a bit macam lain sikit lah. Tapi biasalah kan. Kalau kau nak tahu, sekarang ni Elizabeth dalam pemantauan polis sebab tak nak ada benda buruk yang jadi dekat dia. Elizabeth ni tinggal dekat satu kota yang tak boleh tahu nama dia. Dia memang tak boleh tahu nama dia. Lepas tu dekat rumah Elizabeth ni sendiri ada CCTV yang live ke police station. Lepas tu polis akan kerap ronda ke rumah Elizabeth. So dia memang akan safe lah dekat situ. Lepas tu polis tak bagi Elizabeth ni buat apa-apa interview or bagi alamat rumah kepada sesiapa. So itulah cerita dia guys. Thank you so much untuk korang yang dah tengok sampai sini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kalau korang ada idea untuk Thrilling Thursday minggu depan, korang boleh komen down below or DM Puteri. See you guys in my next video. Bye!